Tajuk, Malaysia di Mata Richard. Sebuah perjalanan yang mengubah pandangan. Keadaan genting, apapun, cepat alihkan kamera ke Kuala Lumpur. Di tengah-tengah siaran langsung program BBC di United Kingdom, seorang penyampai yang biasanya tenang tiba-tiba menjerit. Ini adalah sesuatu yang mustahil berlaku dalam siaran berita biasa. Apakah yang menyebabkan penyampai ini begitu teruja? Apa yang terpapar pada skrin adalah satu pemandangan menakjubkan yang pastinya tidak akan dapat dilihat di UK. Mari kita saksikan bersama apa yang telah direkam oleh kamera tentang keunikan Malaysia. Sebuah berita tentang Malaysia yang terpilih sebagai negara paling menawan di dunia telah menjadi tajuk utama di seluruh pelosok dunia. Penghargaan ini adalah pengiktirafan terhadap daya tarikan Malaysia dalam pelbagai aspek seperti pelancongan, teknologi, dan kemesraan rakyatnya. Berita ini dilaporkan oleh media dari pelbagai negara, terutamanya oleh syarikat penyiaran awam UK, BBC, yang membuat liputan khas secara besar-besaran. Salah seorang penyampai terkenal BBC, Richard Harris, amat terkesan dengan laporan ini. Semasa menyampaikan berita, Richard tidak dapat menahan rasa kagumnya dan berkata, "Saya mesti pergi ke sana." Kata-kata itu jelas menunjukkan keinginannya yang mendalam, seperti seorang kanak-kanak yang teruja untuk memulakan sebuah pengembaraan. Richard tidak mungkir janji. Baginya, Malaysia bukan sekadar bahan berita, tetapi sebuah tempat yang mesti disaksikan dengan mata kepala sendiri dan dirasai pengalamannya. Setelah membuat keputusan, Richard segera mengumpulkan kru produksi untuk mula merancang liputan di sana. Selepas penerbangan berjam-jam lamanya dari United Kingdom, Richard akhirnya menjejakkan kaki di bumi Malaysia. Setibanya di Malaysia, Richard dan pasukan liputannya membuat siaran langsung melaporkan tempat tumpuan pelancong di Kuala Lumpur. Mereka melawat kawasan tumpuan ramai di Bukit Bintang, Menara Berkembar Petronas KLCC, dan kuil Sri Subramaniar di Batu Caves. Setiap tempat yang dikunjungi penuh sesak dengan pelancong dan penduduk tempatan, namun, suasana yang ceria dan meriah itu terganggu oleh hujan lebat yang turun secara tiba-tiba. Richard terpaksa menghentikan siaran langsung buat sementara waktu dan memotong kembali ke studio. Oleh kerana tiada seorang pun daripada mereka membawa payung, mereka bergegas masuk ke stesen LRT berdekatan untuk berteduh. Ketika mereka sedang menunggu hujan reda, seorang murid sekolah rendah masuk ke stesen selepas mengimbas kad touch and go-nya. Sosok kecil yang menggalas beg sekolah itu seolah-olah langsung tidak gentar dibasahi hujan, berjalan dengan langkah yakin yang menarik perhatian Richard. Murid itu berjalan terus ke arah tempat letak payung, dan tanpa teragak-agak, mengambil payungnya sendiri dari deretan payung yang ada. Kemudian, dengan selamba, dia membuka payung itu dan berjalan semula ke dalam hujan. Rangkaian tindakan ini kelihatan begitu semula jadi, seolah-olah ia adalah sebahagian daripada rutin harian, membuatkan Richard ternganga keheranan. Apa yang mengejutkan Richard bukan sahaja tingkah laku murid itu. Yang paling mengagumkannya ialah deretan payung yang diletakkan begitu sahaja di tempat letak payung stesen. Setiap orang dapat mengenal pasti payung mereka sendiri dengan tepat tanpa mengambil milik orang lain. Bagi Richard, ini adalah pemandangan yang mustahil dilihat di negara asalnya, United Kingdom. Pikiran Richard mula membayangkan stesen kereta api atau kemudahan awam di UK. Apa yang akan berlaku jika payung diletakkan begitu sahaja tanpa diawasi? Sudah tentu, payung-payung itu akan hilang dalam sekelip mata. Namun, di Malaysia, pemandangan seperti ini adalah perkara biasa. Richard tidak dapat menyembunyikan rasa kagumnya yang mendalam. Pada ketika itu, pasukan liputan memutuskan, walaupun rancangan asal adalah untuk menyiarkan secara langsung tempat-tempat pelancongan Malaysia, mereka mesti menyiarkan pemandangan yang menakjubkan ini. Tidak lama kemudian, beberapa orang murid sekolah rendah lain datang silih berganti, mengambil payung masing-masing dari tempat letak payung, membukanya, dan berjalan ke dalam hujan. Richard segera berpaling ke arah kamera dan mula berkata, "Para penonton sekalian, kami akan mengubah kandungan program untuk menunjukkan kepada Anda satu pemandangan indah di Malaysia. Saya kini berada di sebuah stesen LRT di Kuala Lumpur. Di sini, ada satu tempat di mana payung boleh diletakkan dengan bebas. Yang menakjubkan, tiada siapa yang akan mencuri payung-payung ini. Semua orang dapat mencari payung mereka sendiri dan mengambilnya. Bolehkah Anda percaya?" Suara Richard dipenuhi dengan emosi yang sukar dipercayai. Pemandangan yang dianggap mustahil di negaranya adalah satu fenomena biasa yang sebati dalam kehidupan harian di Malaysia. Fakta ini membuatkan Richard bukan sahaja terkejut, tetapi juga menaruh rasa hormat yang mendalam. Di negara asal saya, United Kingdom, perkara seperti ini langsung tidak dapat dibayangkan. Tetapi di sini, ia adalah sebahagian daripada kehidupan seharian.
Nilai moral untuk tidak mencuri barang orang lain sudah meresap begitu mendalam di hati masyarakat. Di negara ini, walaupun payung diletakkan sewenang-wenangnya, tiada siapa yang akan mengambilnya. Ini nampaknya adalah satu konsep yang berakar umbi dalam seluruh masyarakat Malaysia. Kamera terus merakam pemandangan itu. Ramai murid sekolah, pekerja pejabat, dan suri rumah mencari payung mereka dari tempat letak payung sebelum beredar. Sambil berasa terharu dengan keteraturan masyarakat Malaysia, satu persoalan terlintas di pikiran Richard. Tunggu sekejap, murid sekolah tadi berjalan seorang diri. Adakah di Malaysia, kanak-kanak dibenarkan berjalan sendirian? Inikah Malaysia? Pemandangan yang mustahil berlaku di UK, tetapi menjadi kebiasaan di sini, memberikan impak yang kuat pada hati Richard. Richard berpikir lebih mendalam. Kanak-kanak di Malaysia begitu berdikari pada usia yang muda, manakala ibu bapa dan orang dewasa pula memerhati dan menjaga mereka dengan penuh kepercayaan. Richard tidak dapat menahan dirinya daripada membandingkan keadaan ini dengan negara asalnya. Di UK, membiarkan kanak-kanak kecil berjalan sendirian di jalanan dianggap sebagai tindakan yang berbahaya, dan ramai ibu bapa akan teragak-agak untuk melakukannya. Tetapi di Malaysia, keadaannya berbeza sama sekali. Seluruh masyarakat menyokong kemandirian kanak-kanak dan menjamin keselamatan mereka. Sebuah budaya yang sama sekali berbeza wujud di sini, sadar Richard. Ini juga mesti disampaikan. Pada masa itu, seorang lagi murid sekolah rendah datang ke hadapan Richard dan mengambil payungnya. Sekali lagi, Richard berkata kepada krunya, "Halakan kamera pada murid itu." Richard berpaling ke arah kamera dan mula berkata, "Tuan-tuan dan puan-puan, saya kini menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri satu pemandangan yang sukar dipercayai. Seorang kanak-kanak kecil berjalan sendirian di tempat awam. Di United Kingdom, ini adalah sesuatu yang mustahil dibayangkan. Tetapi di Malaysia, ini adalah perkara biasa. Seluruh masyarakat bersama-sama menjaga keselamatan kanak-kanak, mewujudkan persekitaran di mana mereka boleh membesar dengan berdikari. Ini sungguh menakjubkan. Sekarang, kita kembalikan siaran ke studio." Richard amat terharu dengan pemandangan di hadapannya dan merasai keindahan masyarakat Malaysia secara mendalam. Pemandangan kanak-kanak kecil di Malaysia berjalan kaki ke sekolah seorang diri, mengejutkan ramai orang dari pelbagai negara di dunia. Ramai warga asing akan bertanya, mengapa ini boleh berlaku? Seorang ahli antropologi budaya, Dr. Dwayne Erickson, turut menaruh minat yang mendalam terhadap fenomena ini, dan telah mengkaji sebab-sebab di sebaliknya. Menurut Richard, sebab utama mengapa kanak-kanak di Malaysia boleh berjalan sendirian adalah karena kepercayaan terhadap komuniti. Dalam masyarakat Malaysia, kanak-kanak sejak kecil lagi belajar tentang kepentingan kepercayaan secara semula jadi dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Dr. Erickson, komuniti di Malaysia dengan semua ahlinya memainkan peranan dalam menjaga kanak-kanak, bukan sahaja orang dewasa, malah rakan sebaya, abang, dan kakak, semuanya memikul tanggung jawab menjaga kanak-kanak dalam seluruh masyarakat. Ini boleh dikatakan telah membentuk budaya unik Malaysia, di mana kanak-kanak dibesarkan secara bersama oleh komuniti, atau lebih dikenali sebagai semangat gotong royong. Sistem kepercayaan ini bukan sekadar slogan atau idealisme, tetapi diajar dan diamalkan secara konkret dalam kehidupan sebenar. Contohnya, di sekolah, adalah biasa bagi kanak-kanak untuk bergilir-gilir membersihkan kelas atau bertugas mengagihkan makanan. Di sekolah-sekolah barat, tugas-tugas ini mungkin biasanya dilakukan oleh kaki tangan khas, tetapi di Malaysia, kanak-kanak sendiri yang memikul peranan ini dan melaksanakannya dalam kehidupan seharian mereka. Kanak-kanak akan membersihkan bilik darjah, koridor, dan kadang-kadang tandas untuk menjaga kebersihan sekolah. Melalui kerjasama dengan rakan-rakan, untuk menyelesaikan tugas-tugas ini, mereka memupuk rasa tanggung jawab terhadap ruang awam. Bukan orang lain yang membersihkan, tetapi melalui pengalaman mengurus dan menyelenggara tempat mereka sendiri, kanak-kanak secara semula jadi memupuk kesadaran untuk menjaga dan menyumbang kepada masyarakat. Pendidikan sebegini memberi impak yang tidak ternilai kepada kanak-kanak Malaysia, analisis Richard. Ini bukan sahaja memupuk semangat berdikari, tetapi juga memperdalam kesadaran sebagai anggota komuniti. Melihat anak-anak yang melalui proses pembesaran seperti ini, ibu bapa di Malaysia boleh berasa tenang membiarkan anak-anak mereka keluar sendirian. Bukan sahaja ibu bapa, tetapi karena seluruh masyarakat dihubungkan oleh ikatan kepercayaan, mereka boleh dengan yakin menyerahkan anak-anak mereka kepada masyarakat. Dr. Erickson sangat tertarik dengan kepercayaan mendalam yang dipegang oleh ibu bapa Malaysia terhadap anak-anak mereka dan seluruh masyarakat. Di samping itu,
beliau juga menyadari bahwa kepercayaan dan kerjasama ini adalah ciri unik Malaysia. Richard menyatakan bahwa dari perspektif masyarakat Barat, fenomena ini sangat luar biasa. Apa yang dianggap biasa di Malaysia, dari sudut pandang Barat, adalah budaya yang sama sekali berbeza. Fenomena ini jarang disentuh. Dan ini juga membuatkan Richard amat mengambil berat. Beliau berpendapat bahwa hubungan mendalam dan rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh masyarakat Malaysia harus diiktiraf dengan lebih meluas di seluruh dunia. Selepas selesai penggambaran, Richard dan pasukan liputannya yang lapar memutuskan untuk makan tengah hari. Memandangkan mereka berada di Malaysia, mereka bertekad untuk merasai masakan tempatan yang asli. Masing-masing mula mencari di telepon bimbit mereka. Sebuah restoran yang mendapat ulasan tinggi untuk masakan Melayu menarik perhatian mereka. Dengan penuh harapan, mereka menuju ke restoran tersebut. Sebaik melangkah masuk, suasana yang tenang dan selesa menyambut mereka. Ruang yang dipenuhi dengan sentuhan warisan Melayu terbentang di hadapan mata. Setelah duduk, Richard dan pasukannya memesan pelbagai jenis hidangan. Nasi lemak, rendang, sate, dan laksa, hidangan klasik Malaysia, dihidangkan satu persatu. Richard memesan satu set hidangan Melayu. Makanan itu sendiri kelihatan lazat, tetapi apa yang lebih menarik perhatian Richard adalah bekas seramik yang cantik digunakan untuk menghidangkan makanan. Bukan itu sahaja, di dalam bekas itu dialas pula dengan sehelai kain batik yang indah untuk menyerlahkan lagi makanan. Keindahan gabungan itu membuatkan Richard terpesona. Sungguh halus buatannya. Richard terpukau seketika oleh keindahannya. Dia terharu dengan estetika Malaysia yang sebati dalam kehidupan seharian, dan pada masa yang sama, satu persoalan timbul. Mengapakah sesuatu yang begitu indah digunakan secara harian? Didorong oleh rasa ingin tahu, Richard berbual dengan pemilik restoran. Menurut pertanyaan Richard, beliau mendapat tahu bahwa bekas itu dikenali sebagai tembikar labu sayong, salah satu kraft tradisional Malaysia dari Perak. Pemilik restoran menjelaskan bahwa bekas yang dibuat daripada tanah liat ini terkenal dengan corak yang cantik dan sentuhan yang sejuk dan selesa. Yang lebih menakjubkan, ia sangat tahan lama. Dikatakan bahwa semakin lama digunakan, semakin menyerlah keindahannya, dan sesetengah tembikar ini boleh digunakan sehingga 100 tahun. Richard semakin terpikat dengan daya tarikannya. Bekas yang boleh bertahan 100 tahun, seolah-olah memekatkan masa, bisik Richard dengan penuh kekaguman. Mengenai kain yang menjadi alas, selepas bertanya kepada pemilik, beliau mendapat tahu ia adalah kain batik tulis. Batik tulis adalah kain istimewa yang dihasilkan menggunakan kaedah tradisional Malaysia, menggabungkan kelembutan dan kekuatan. Ciri utamanya ialah coraknya menjadi semakin menarik apabila kerap digunakan. Terutamanya batik dari Terengganu atau Kelantan sangat terkenal. Dikatakan walaupun nipis, ia sangat kukuh dan boleh disimpan selama beratus-ratus tahun. Richard sekali lagi melahirkan rasa kagumnya. Begitu nipis tetapi boleh bertahan beratus-ratus tahun, ini bukan sekadar kain biasa. Richard amat tersentuh dengan teknologi dan budaya Malaysia yang diterapkan dalam tembikar dan kain batik itu. Walaupun hidangan di hadapannya lazat, minat Richard terhadap kraft tradisional Malaysia yang menyokong kelazatan itu menjadi lebih mendalam. Dia sangat merasakan bahwa barangan ini bukan sekadar sebahagian daripada hidangan, tetapi ia sendiri adalah hasil seni yang menggabungkan sejarah dan teknologi yang panjang. Richard merasakan keinginan yang kuat untuk mengetahui lebih lanjut tentang kraft tradisional yang indah ini. Semangat untuk membuat liputan khas mengenainya timbul secara tiba-tiba. Lagipun tujuan perjalanan kali ini, selain daripada menyiarkan secara langsung tempat-tempat pelancongan Malaysia, juga termasuk mencari bahan untuk program istimewa. Oleh itu, Richard memutuskan bersama krunya untuk menjejaki para pengrajin tembikar dan batik untuk program istimewa mereka. Berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pemilik restoran, Richard dan pasukannya menetapkan destinasi seterusnya. Pertama, mereka akan ke Kuala Kangsar di Perak, yang terkenal dengan tembikarnya. Dikatakan di sana, mereka boleh melihat sendiri teknik pembuatan tembikar tradisional. Mereka memutuskan untuk pergi ke sana untuk menemu bual pengrajin tempatan. Jarak dari Kuala Lumpur ke Kuala Kangsar tidaklah jauh, boleh sampai dengan menaiki kereta api. Walaupun perjalanan itu singkat, mereka memutuskan untuk menikmatinya sebagai sebahagian daripada liputan. Setibanya di KL Sentral, Richard dan pasukannya menaiki kereta api ETS Perkhidmatan Tren Elektrik. Sebaik sahaja melangkah masuk, jangkaan mereka segera menjadi kenyataan.
tempat duduk yang luas, perjalanan yang lancar, serta ruang yang bersih dan modern amat mengagumkan mereka. "Perjalanan dengan kereta api sebegini sungguh selesa," kata seseorang, dan semua orang mengangguk setuju. Apa yang lebih mengejutkan mereka ialah ketepatan masa ETS. Sebaik sahaja tiba waktu berlepas, kereta api itu bergerak tepat pada masanya seperti jam yang jitu. Ketepatan itu membuatkan Richard melihat semula jam tangannya. "Hebat betul Malaysia, konsep masa mereka memang berbeza," kata Richard kepada krunya sambil berasa kagum. Setakat ini, mereka kagum dengan keselesaan dan ketepatan masa yang memenuhi jangkaan. Tetapi ada lagi perkara yang lebih mengejutkan menanti mereka. Apabila Richard melihat sekeliling gerabak, dia terkejut melihat ramai penumpang tidur dengan nyenyak. Jika hanya itu, mungkin ia boleh dijelaskan sebagai keletihan perjalanan. Tetapi apa yang membuatkan Richard terbeliak ialah tiada seorang pun penumpang yang kelihatan risau tentang bagasi mereka. Mereka meletakkan bagasi di tepi kaki atau di atas tempat duduk, tidur lena tanpa sebarang langkah berjaga-jaga. Pemandangan ini membuatkan Richard meragui matanya sendiri. "Betulkah ini Malaysia?" Richard bertanya dalam hatinya berulang kali. Di UK, jika tertidur di dalam kereta api, kemungkinan besar bagasi akan hilang apabila terjaga. Di tempat awam, menjaga barang pribadi dan tidak melepaskannya dari pandangan adalah satu kemestian. Bagi Richard yang sudah terbiasa dengan cara itu, pemandangan di hadapannya seolah-olah seperti dunia lain. Melihat orang ramai yang tidur nyenyak, Richard terpesona dengan tahap keselamatan yang tinggi dan rasa saling percaya dalam masyarakat Malaysia. Untuk merakam detik yang menakjubkan ini, Richard secara senyap memberi isyarat kepada krunya untuk mula merakam. "Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya menyaksikan pemandangan yang sukar dipercayai," Richard mula melaporkan dengan suara perlahan ke arah kamera. Di sini, di dalam gerabak kereta api Malaysia, hampir semua penumpang sedang tidur. Dan yang menakjubkan, tiada siapa yang risau tentang bagasi mereka. Suara Richard bercampur dengan rasa terkejut dan terujah. "Coba bayangkan, di dalam kereta api di UK atau Eropah, adakah mungkin kita akan melihat begitu ramai orang tidur nyenyak tanpa sebarang kewaspadaan, dan bagasi dibiarkan begitu sahaja, tiada siapa bimbang ia akan dicuri." Sambil menahan perasaannya yang sukar percaya, Richard meneruskan laporannya yang luar biasa. "Di Malaysia, inilah kebiasaannya. Karena di sini sangat selamat dan seluruh masyarakat saling mempercayai, maka perkara seperti ini boleh berlaku. Ini adalah pemandangan unik Malaysia." Richard coba sedaya upaya untuk menyampaikan rasa terkejutnya itu kepada penonton. Pada ketika itu, di dalam gerabak kereta api di Malaysia, Richard sekali lagi amat terharu dengan kehebatan negara ini dan kepercayaan kukuh yang dipegang oleh rakyatnya. Richard dan pasukannya akhirnya tiba di Kuala Kangsar, Perak, yang terkenal dengan tembikar Malaysia. Di pekan kecil ini, bengkel tembikar lama dan kedai-kedai modern wujud bersama, menyemai keindahan dan tradisi ke seluruh pekan. Jalan-jalan lama dipenuhi dengan pelbagai barangan tembikar dan makanan tempatan, mewujudkan suasana yang meriah. Di sekitar pekan, Sungai Perak mengalir tenang, dengan latar belakang Bukit Bukau menghijau, membentuk pemandangan di mana kraft dan tradisi hidup harmoni. Richard dan pasukannya menuju ke bengkel tembikar yang telah memberikan kebenaran untuk ditemu bual. Setelah kamera mula merakam, Richard berkata, "Tuan-tuan dan puan-puan, inilah Malaysia. Kami kini berada di Kuala Kangsar, yang terkenal dengan tembikarnya. Dikatakan tembikar ini adalah bekas terunggul yang boleh digunakan sehingga 100 tahun. Mari kita saksikan bersama teknologi yang menakjubkan itu." Di bengkel, para pengrajin mula membuat bekas daripada seketul tanah liat, membentuknya dengan teliti di atas roda pemutar. Richard memerhatikan dengan teliti proses menyapu lapisan glasir berulang kali. Proses itu memerlukan ketepatan dan tumpuan seperti melukis. Selepas menyapu glasir, ia perlu dibakar di dalam tanur pada waktu yang tepat, dan keadaannya perlu diperiksa selepas setiap pembakaran sebelum meneruskan ke proses seterusnya. Melalui proses yang berulang-ulang, barulah warna yang lembut dan ketahanan yang tinggi dapat dihasilkan. Para pengrajin menjelaskan bahwa keadaan tanah liat berbeza mengikut kelembapan dan suhu pada hari tersebut, jadi setiap proses perlu dilakukan dengan berhati-hati. Untuk menyiapkan satu barang tembikar, ia kadang-kadang mengambil masa beberapa minggu hingga beberapa bulan. Tanah liat ini seperti benda hidup. Hasilnya akan sedikit berbeza, bergantung pada cuaca dan persekitaran. Oleh itu, kita mesti sentiasa berbicara dengan tanah liat untuk mencari masa yang paling sesuai, jelas salah seorang pengrajin. Apabila Richard bertanya mengapa begitu banyak masa dan usaha diperlukan, pengrajin itu menjawab,
Tembikar yang dibuat secara tergesa-gesa tidak akan cantik. Tembikar adalah sesuatu yang perlu dibelai dengan massa. Kami memahami sifat tanah liat, berbicara dengannya, dan dari situ mencari massa yang paling sesuai. Mendengar kata-kata ini, Richard dan pasukannya amat terharu dengan rasa hormat yang mendalam para pengrajin terhadap kerja mereka. Setelah selesai temu bual, Richard dan pasukannya amat merasai bahwa sikap para pengrajin Malaysia yang tidak berkira masa dan usaha untuk menyiapkan karya mereka, serta dedikasi terhadap teknologi di sebaliknya, wajar mendapat pujian di seluruh dunia. Para pengrajin memegang misi yang kuat untuk hidup selaras dengan alam semula jadi dan mencipta hasil seni yang boleh diwarisi dari generasi ke generasi. Tembikar yang lahir dari usaha ini, sebagai karya yang memiliki keindahan dan ketahanan, telah menyentuh hati ramai orang. Keesokan harinya, Richard dan pasukannya menikmati sarapan yang lazat di hotel dan tidur lena, jadi keadaan fisikal mereka sangat baik. Mereka bertolak ke Terengganu, yang terkenal dengan batik tulis. Mengikut jadwal yang disahkan semalam, mereka menaiki bus ekspres ke destinasi mereka. Disinilah terletaknya pusat pengeluaran batik tulis, kraft tangan yang menjadi ikon Malaysia. Apabila mereka melangkah masuk ke perkampungan yang tenang di pesisir pantai ini, mereka mendapati bahwa kaedah pembuatan batik secara tradisional masih diamalkan, sehingga kini, pemandangan pertama yang dilihat oleh Richard dan pasukannya ialah para pengrajin yang sedang mencanting, melukis corak menggunakan lilin cair panas di atas kain putih dengan teliti. Kemudian, mereka menyaksikan proses mencelup kain ke dalam pewarna. Proses ini bukan sahaja memenatkan, tetapi tanpa pengalaman bertahun-tahun, kain berkualiti tinggi tidak akan dapat dihasilkan. Proses pembuatan batik tulis amat rumit dan mengambil masa berbulan-bulan untuk disiapkan. Pertama, corak dilukis dengan lilin, kemudian kain dicelup dalam warna pertama. Proses ini diulang untuk setiap warna, dengan lapisan lilin baharu ditambah untuk melindungi warna sebelumnya. Akhirnya, lilin direbus untuk menanggalkannya, mendedahkan corak yang indah. Kain itu kemudiannya dijemur di bawah cahaya matahari. Hanya dengan cara ini, batik tulis dengan kelembutan dan kekuatan unik dapat dihasilkan. Seorang pengrajin berkata, membuat batik adalah satu proses berdialog dengan alam. Kita perlu mengubah sedikit kaedah pembuatan bergantung pada cuaca, kelembapan, dan suhu. Oleh itu, kita perlu mencari masa yang paling sesuai dalam setahun untuk membuat batik. Pasukan liputan menyadari bahwa proses yang teliti ini berbeza sama sekali dengan masyarakat modern yang mengejar kecekapan, mencipta nilai yang lahir daripada kesabaran. Sehelai batik tulis memerlukan proses yang tidak terkira banyaknya, serta pengalaman dan pengetahuan pengrajin. Semasa temu bual, apa yang lebih menyentuh hati Richard ialah ketekunan para pengrajin batik dan semangat mereka yang kuat terhadap tradisi. Dikatakan bahwa teknik membuat batik tidak boleh dipelajari dalam sekelip mata. Ia memerlukan lebih dari 10 tahun untuk diiktiraf sebagai seorang pengrajin yang mahir. Seorang pengrajin veteran yang telah membuat batik selama 30 tahun berkata, membuat batik dan mengasah kemahiran memang penting, tetapi yang paling penting ialah mencurahkan hati ke dalamnya. Kami berharap batik yang kami hasilkan dapat menyentuh hati orang yang memakainya. Oleh itu, kami tidak membuat kain yang sama setiap kali, sebaliknya sentiasa bermatlamat untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik, mencurahkan jiwa kami pada setiap helai kain. Pengrajin itu menyambung, menurunkan kemahiran ini kepada generasi akan datang adalah misi saya. Dikatakan bahwa beliau juga aktif mengajar teknik ini kepada generasi muda. Membuat batik bukan sekadar pekerjaan, ia mengandungi tanggung jawab yang kuat untuk mewariskan budaya yang dibina oleh nenek moyang kepada generasi akan datang. Setelah selesai temu bual, Richard dan pasukannya merasakan semangat yang sama pada pengrajin batik seperti yang mereka rasai pada pengrajin tembikar. Ketekunan mereka terhadap kerja dan tekad yang kuat untuk melindungi tradisi amat menyentuh hati Richard dan pasukannya. Namun pada masa ini, satu masalah yang tidak dijangka berlaku. Setibanya di KL Sentral dan keluar dari pintu tiket, Richard menyadari, "Alamak, saya tertinggal beg saya di dalam kereta api. Macam mana nih?" Dia memberitahu kru yang lain. Walaupun dia segera menyadarinya, dia sudah tidak menaruh harapan untuk mendapatkannya kembali. Karena di UK, jika barang hilang di pengangkutan awam atau taksi, kemungkinan untuk mendapatkannya kembali sangat rendah. Kebanyakannya terpaksa reda sahaja. Richard berpikir, di dalam beg itu ada telepon bimbit, dompet, dan buku nota yang mencatatkan pelbagai maklumat sepanjang perjalanan. Tanpanya, dia akan menghadapi masalah untuk menulis laporan apabila pulang nanti. Dan dia berasa buntu. Pada ketika itu, satu suara dari belakang bertanya dalam bahasa Inggris yang fasih, "Boleh saya bantu?" Apabila dia menoleh,
Seorang wanita berpakaian seragam stesen sedang tersenyum. Setelah menjelaskan keadaan, wanita itu berkata, "Mungkin boleh jumpa. Jom kita tanya di pusat barangan hilang dan jumpa." Sambil berkata, dia membawa pasukan liputan ke sana. Walaupun ragu-ragu, mereka mengikutinya. Setibanya di pusat barangan hilang dan jumpa, wanita itu menjelaskan keadaan kepada lelaki di kaunter. Hasilnya sungguh mengejutkan. Dalam masa 30 menit saja, mereka menerima panggilan bahwa bag Richard telah dijumpai dan disimpan dengan baik. Richard seolah-olah tidak percaya dengan apa yang didengarinya. Dia pergi mengambilnya pada masa yang ditetapkan, dan layanan di sana lebih mengagumkannya. Kaki tangan di pusat itu mengesahkan butiran barang yang hilang, memeriksa dokumen pengenalan diri dengan teliti. Selepas semua prosedur selesai, bag itu dibungkus dengan cermat untuk mengelakkan calar. Bukan saja dapat balik, malah dijaga dengan begitu baik. Richard, sambil terkejut, mengucapkan terima kasih dan amat merasakan bahwa inilah layanan luar biasa yang unik di Malaysia. Sekembalinya ke UK, Richard segera menyunting kandungan liputan di Malaysia dan menyiapkannya untuk disiarkan sebagai program istimewa BBC. Program itu secara khusus memperkenalkan tahap keselamatan yang menakjubkan di Malaysia, semangat berdikari kanak-kanak, serta kemahiran para pengrajin dan kemesraan rakyat Malaysia yang unik. Selain itu, insiden bag yang tertinggal di kereta api dan dijumpai semula dalam masa yang singkat tanpa sebarang kerusakan, turut menarik minat penonton. Media sosial dibanjiri dengan komen seperti, "Malaysia memang negara yang luar biasa, selamat dan mempunyai budaya yang indah." Selepas program istimewa itu disiarkan, ia mendapat sambutan yang hangat. Penonton memberikan komen seperti, "Betulkah ada negara seperti ini? Rasa macam nak pergi sekarang juga." Program itu mencapai kejayaan besar, terutamanya keteraturan dan tahap moral yang tinggi di Malaysia, serta semangat pengrajin yang tidak berkira masa dan usaha, meninggalkan kesan yang mendalam pada penonton. Kadar tontonan program ini juga sangat tinggi, malah mereka menerima banyak permintaan untuk menghasilkan episode susulan. Richard sendiri, melalui liputan ini, mengalami perubahan besar dalam pandangannya terhadap Malaysia. Di akhir program, dia sekali lagi mengucapkan terima kasih. Malaysia benar-benar sebuah negara yang istimewa. Keteraturannya dan kehangatan rakyatnya amat menyentuh hati saya. Jadi, apa pendapat Anda tentang video hari ini? Terima kasih kerana menonton.